Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua penonton yang mengikuti Terjemah Minda Siri 7 pada hari ini sempena Minggu Cintai Ilmu di bawah anjuran Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah. Hari ini bersama dengan saya dan saya akan bercakap dan berkongsi tentang hal yang sangat lazim, sangat lumrah yang sebenarnya mempunyai impak yang besar kalau kita meneliti fakta-fakta berkaitan dengan hal ini. Saya nak bercakap tentang pisang. Sangat biasa, ini kita ada pisang ni. Pisang berangan, dan ini sudah tentu pisang emas, ya. Ini dua jenis pisang yang terkenal lah di dalam negara kita. Pisang yang sangat manis dan sedap dimakan segar. Sewaktu saya berada di luar negeri, saya belajar di Australia beberapa waktu. Dua jenis pisang ini menimbulkan isu besar ke atas industri pisang di Australia. Di sana mereka menanam pisang Cavendish yang sudah pun ditanam di negara kita sekarang ini. Kerana disebabkan oleh saingan daripada pisang berangan dan pisang emas ini adalah rasa dan juga saiz. Rasa pisang berangan dan pisang emas sangat manis, jauh lebih manis daripada pisang Cavendish, dan mereka bimbang kalau ada ancaman kemasukan import pisang emas dan juga pisang berangan daripada negara lain sehingga boleh menyaingi pasaran pisang Cavendish di Australia. Tetapi saya fikir ini tidak berlakulah persaingan itu. Sebaliknya saya akan bercakap tentang pisang secara keseluruhan lah pada hari ini. Baik. Yang pertama sekali ialah pisang ni sejarahnya panjang. Dia seperti juga dengan tanaman yang lain, pisang berasal daripada habitat semula jadi, berasal daripada hutan yang telah pun didomestikasi oleh manusia selama beribu-ribu tahun. Dan pisang ini dia berasal daripada spesies liar yang tidak sama macam pisang yang kita lihat pada hari ini. Saintis yang mengkaji pisang ini dia tidak berhenti mengkaji, sudah lama dan masih lagi mengkaji macam-macam hal. Dan mereka mendapati bahawa pada ketika saintis menamakan organisma masa zaman Carolus Linnaeus dulu, dia menamakan dua jenis pisang, dua spesies pisang. Satu pisang rebus, pisang masak lah. Satu lagi pisang yang makan segar ni. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris dibezakan antara plantain iaitu pisang masak dan juga banana iaitu pisang yang kita makan segar, pisang salad lah. Tetapi selepas beberapa waktu, bila manusia menjumpai terlampau banyak jenis pisang, macam-macam jenis pisang. Di Malaysia saja kita ada lebih 100 varieti pisang yang berbeza. Sehingga nama yang diberi oleh Carl Linnaeus itu sudah tidak cocok lah, macam tidak betul ni nama ni diorang bilang. Dan akhirnya saintis bersetuju bahawa pisang-pisang ini semua dia adalah sahih pada peringkat cultivar atau peringkat variety. Sedangkan spesies asal yang membentuk pisang yang kita lihat pada hari ini sebenarnya sudah susah kita jumpa, ya. Dia ada di dalam hutan yang memang belum lagi didomestikasi lah pisang itu. Dulu domestikasi ini sudah berlaku. Baik, cerita dia begini. Pisang ini asalnya ialah di kawasan Asia Tenggara, kawasan Nusantara kita ni, Thailand, Burma, semenanjung Malaysia, Sumatera, Borneo, Papua New Guinea. Ini tempat bermula pisang, ya. Dan pisang ini dia ada dua spesies liar, iaitu pisang Musa acuminata dan pisang Musa balbisiana. Acuminata ni dipanggil sebagai genom A dan balbisiana ni dipanggil sebagai genom B. Secara semula jadi, pisang dua spesies ini dia sentiasa berkacuk secara semula jadi. Ejen-ejen kacukan tu termasuk pungit, keluarlah pungit, lebah, binatang-binatang yang lain, serangga yang lain dan juga angin lah. Dan hasil daripada kacukan semula jadi ini yang tidak dirancang oleh siapa-siapa pun berlaku secara semula jadi,
maka membentuk buah yang menghasilkan biji benih, dan biji benih itu adalah hasil kacukan, ya. Dan biji benih itu jatuh ke tanah, mungkin disebarkan oleh haiwan dan dia tumbuh. Bila dia tumbuh, hasil daripada kacukan yang tidak terancang itu muncul bermacam-macam kultiva. Ada yang jadi pisang tanduk, ada yang jadi pisang berangan, ada yang jadi pisang macam yang kita kenal, macam-macam jenis pisang dah, dan boleh dimakan dan tidak ada biji. Itu yang aneh tu, dia tidak ada biji itu. Dan selepas beberapa waktu bila saintis jumpa hal ini, mereka mengkaji kandungan genetik pisang. Banyak organisma yang dikaji kandungan genetik lah. Dan di antara kajian yang paling awal dibuat oleh saintis adalah melihat bilangan kromosom di dalam sel organisma. Kita sudah tahulah manusia mempunyai 23 pasang kromosom. Jadi kita ada 46 kromosom. Jangan lembu ada 60 kromosom. Pisang dia ada 22 kromosom, iaitu 11 pasang kromosom. Jadi bila dikaji pisang-pisang yang tiada biji ni, yang boleh dimakan ni, mereka sebenarnya adalah pisang yang mempunyai gandaan 11, 3 kali ganda 11, kebanyakan mempunyai 33 kromosom. Ini kita panggil sebagai triploid. Budak-budak yang belajar genetik tahu ni, haploid itu sebelah saja, satu siri saja. Diploid itu dia berpasangan, tetapi ini triploid. Dan organisma yang mempunyai genom triploid ini ataupun kromosom triploid ini biasanya sudah hilang kemampuan untuk menghasilkan biji benih lah. Pisang ni basically ada lagi biji benihnya, tapi sudah sambang, dia titik-titik hitam saja. Bila kita makan dia tak ganggu kita makan. Ini satu rahmat yang besar lah, ia berlaku secara semula jadi, dan dia jadi seperti ini yang sangat bermutu, ya. Macam-macam jenis pisang. Baik, pada tahun sekitar 1940-an lah, dalam usaha saintis mengkaji pisang ini, mereka mencari di mana tempat yang ada pisang liar itu yang menjadi asas kepada genetik pisang yang kita ketahui pada hari ini. Salah satu sampel yang diambil adalah pisang Musa acuminata yang dikutip di negeri Pahang. Ini berasal daripada tempat kita. Dan kutipan itu dibawa ke banana germplasm board di Jamaica, ditanam di situlah, hiduplah. Dan selepas itu banyak pusat penyelidikan yang berminat dan dikongsi di pusat-pusat penyelidikan seluruh dunia. Jadi daripada extension yang ditanam di Jamaica itu banyaklah yang dibawa ke negeri lain. Dan pada tahun 2012 buat pertama kali saintis telah mengisytiharkan berjaya untuk mensikun ataupun membuat jujukan penuh ke atas kromosom haploid pisang daripada Musa acuminata ini. Dan pisang Musa acuminata juga adalah asas untuk menghasilkan organisma haploid dan kemudian double diploid. Double diploid ni dia haploid, tapi pasangannya itu adalah kromosom yang sama. Sebab itu kita panggil double diploid. Dia membuka jalan kepada kajian saintis yang lebih mendalam, terutama sekali di dalam proses mengkaji untuk mencari pelindungan penyakit ke atas pisang. Ya. Jadi kaitan dia kepada negara kita itu, pisang itu sangat besar lah. Baik, Malaysia ialah pada asalnya, Malaysia adalah negara yang mengekspor pisang. Ya. Cuma bermula daripada tahun mungkin 2010-2011 begitu, kita mula meningkatkan import pisang, walaupun pada masa yang sama kita masih lagi mengekspor pisang. Ya. Bagi setengah-setengah negara, pisang ini dijadikan sebagai makanan ruji. Kita di Malaysia ini makanan ruji kita ialah nasi lah. Ya. Nasi. Di negara lain kadang-kadang menggunakan pisang ini sebagai makanan ruji. Saya sempat melawat 3 buah negara di Afrika Timur, iaitu Kenya, Tanzania dan Uganda. Terutama sekali Uganda. Uganda memang menjadikan pisang ini sebagai makanan ruji. Barangkali kalau di sana tu orang Islam bayar zakat, mungkin bayar zakat pakai pisang. Saya tak pernah tengok begitu hebat proses penghasilan pisang, kecuali saya lihat di Uganda, sebab dia makanan ruji. Ya. Dan tandan pisang yang dijual di pasar-pasar di Uganda itu sangat besar. Tak ada tandan pisang yang seperti itu di tempat kita. Dan mereka mempunyai lebih 60 variety pisang yang rebus, pisang masak ni. Lebih 60 variety besar-besar, dan mempunyai pasar yang khusus untuk menjual pisang. Ya. Dan pisang ini keistimewaannya ialah
dari segi sudut penghasilan. Yang dihasilkan oleh pisang ialah karbohidrat yang kita makan tu yang sedap tu, karbohidrat. Karbohidrat ni gula lah. Nasi pun menghasilkan karbohidrat, begitu juga dengan gandum, barley dan rye. Bezanya ialah bagi gandum, barley dan rye, bijirin ini mengandungi protein yang dipanggil sebagai gluten. Kalau kita membeli tepung, dia akan ditulis tu gluten free flour. Itu maksudnya sudah dibersihkan kandungan gluten. Gluten ini untuk orang di Asia tidak jadi masalah, tetapi bagi orang Caucasian biasanya kalau dia makan terlampau banyak gluten itu, lama-lama dia akan mengalami penyakit lah. Penyakit kerosakan pada saluran elementary, tali perut dia rosak disebabkan oleh protein tu. Sebab tu tepung gluten free ini menjadi pilihan. Tuan-tuan bayangkan, pisang menghasilkan karbohidrat yang sangat tinggi, dan karbohidrat yang dihasilkan daripada pisang itu tidak ada gluten. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dari sudut penghasilan. Kalau kita menjadi seorang petani, matlamat petani adalah untuk menghasilkan hasil buah-buahan ataupun tanaman sebanyak mungkin bagi setiap unit luas kawasan yang ditanam. Jadi biasanya kita terjemahkan hasil ini berapa metrik tan sehektar selama setahun. Jadi kita banding. Cuba kita banding ya. Penghasilan padi misalnya. Malaysia berada pada kedudukan ke-38 di dalam penghasilan padi, di mana kita mampu menghasilkan 4 metrik tan padi sehektar setahun. Ini purata lah di seluruh negara kita. Kita tempat 38. Hampir corot sudahlah. Negara yang paling cekap menghasilkan padi bukan Thailand ya. Yang paling cekap menghasilkan padi ialah Australia. Mereka mampu menghasilkan 10 tan metrik sehektar setahun. Diikuti oleh USA, oleh Turki, oleh Mesir. Barulah negara-negara yang lain yang juga kuatlah dari segi pengeluaran padi. Itu padi ya. Di antara 2.5 sehingga 10 tan metrik setahun bagi setiap hektar. Itu pisang ya. Tetapi itu padi. Bagi pisang, ini orang putih kata dia mind-boggling. Pisang dia menurut variety yang kita tanam dan boleh mencapai hasil sebanyak 40 sehingga 60 metrik tan sehektar setahun. Tuan-tuan boleh bayangkan tak berapa banyak beza di antara 10 tan sehektar setahun, iaitu pengeluaran paling tinggi di Australia bagi padi, berbanding dengan 40 hingga 60 metrik tan setahun sehektar bagi pisang. Dia berkali-kali ganda dan bahan yang dihasilkan tu sama. Dia menghasilkan karbohidrat. Cuma suka atau tak suka lah. Saya tak suka makan pisang, saya makan nasi. Jadi nanti kita akan lihat persoalan ekonomi lah berkaitan dengan dua spesies makanan ini yang menghasilkan karbohidrat itu. Asasnya ialah kedua-duanya menghasilkan karbohidrat, kedua-duanya boleh dijadikan makanan ruji, dan hasil karbohidrat daripada pisang dan padi ini memang boleh diubah bentuk kepada bentuk-bentuk yang berlainan. Bergantunglah kepada kajian kita untuk membuat variety makanan berasaskan kepada hasil daripada pisang dan juga padi itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ialah cara penanaman. Beza di antara padi dan juga pisang. Padi ini bila kita tanam dan kita tuai dan tanam balik, kita kena buka balik, bajak balik, sediakan balik benih dan tanam lagi. Jadi kalau kita nak meninggikan hasil kita dalam tahun itu, kita tanamlah 2 kali, iaitu 2 musim ataupun 3 musim menggunakan variety padi 3 bulan, 4 bulan dan sebagainya untuk meningkatkan ya. Sedangkan pisang, kalau kita tanam di dalam sistem penanaman ladang ya, cukup kita tanam sekali saja, dan selepas itu kita mengutip hasil selama bertahun-tahun tanpa perlu menanam semula. Memang penjagaan kena rapilah, pembajaan dan juga pencantasan untuk penjagaan ruang, saliran air dan sebagainya. Tetapi hakikatnya kita tidak perlu lagi menenggala ataupun menanam semula, dan kos untuk proses penanaman bagi pisang berbanding dengan kos penanaman padi sebenarnya jauh lebih murah berbanding dengan jika dibandingkan dengan kos penanaman pisang ya. Dan ini tidak bermaksud kita perlu menukar kawasan yang ditanam dengan padi dengan kawasan yang ditanam dengan pisang. Saya cuma ingin memberitahu bahawa
kita ada peluang yang sangat baik dan masih lagi luas peluang itu untuk kita menghasilkan pisang dengan tanah subur yang kita ada, dengan bekalan pancaran matahari dan juga hujan sepanjang tahun, dan kita mampu mengeluarkan tanaman ini sepanjang tahun. Seperkara lagi tentang pisang ialah selepas musim pertama kita menuai pisang itu, hasil untuk musim kedua, ketiga dan seterusnya itu dia tidak lagi serentak. Bermakna ladang pisang boleh mengeluarkan pisang pada sepanjang masa. Kita boleh tuai tiap-tiap hari ataupun tiap-tiap minggu ataupun tiap-tiap bulan, dan ada ketikanya hasil itu tinggi, ada ketikanya hasil itu rendah. Ini memberi makna bahawa kita lebih mudah untuk mengawal banyak mana keuntungan yang kita boleh dapat berbanding dengan cara dan masa kita menuai pisang. Itu yang keempatlah keistimewaan pisang ini. Baik. Telah kita lihat tadi kaitan pisang ini dengan negara kita, sejarahnya, dan kajian tentang pisang yang tidak pernah berakhir, dan kehebatan pisang dalam menghasilkan karbohidrat. Saya ingin menyentuh minda para pendengar, terutama sekali pelajar di dalam bidang pertanian dan juga orang awam ataupun pelajar lain yang berminat untuk menceburkan diri di dalam program pertanian. Alternatif adalah pisang adalah salah satu daripada calon tanaman yang baik digunakan untuk program pertanian pada peringkat permulaan. Bukan itu saja, bukan hasil pisang saja, ya. Pisang juga adalah tanaman ladang yang lebih mudah untuk dibuat integrasi dengan ternakan. Saya pernah lihat di Semenanjung Malaysia ladang-ladang pisang yang diintegrasikan dengan ternakan kambing dan juga ternakan ayam itik, ya. Untuk kita menghasilkan 1 tan pisang, 1 tan buah pisang, bila kita menuai pisang itu, kita akan menghasilkan 2 tan bahan buangan, dan bahan buangan daripada penebangan pisang ini terdiri daripada pelepah, daun dan juga batang pisang. Sedangkan semua bahan ini, pelepah, batang, daun, tangkai pisang dan juga kulit pisang, boleh diolah untuk dijadikan makanan ternakan, boleh dijadikan makanan pram ataupun silage dalam bahasa Inggeris, silage lah dalam bahasa Melayu, dipram dan boleh disimpan lebih daripada setahun untuk diberi makan kepada unggas, ayam itik, kambing dan juga lembu. Jadi kita boleh bayangkan macam mana kita boleh mengitar semula bahan buangan daripada pisang ini untuk dijadikan makanan haiwan, kemudian haiwan makan dan menghasilkan najis. Najis itu dikompos dan dikembalikan ke ladang semula sebagai baja untuk menyuburkan tanah, ya. Inilah satu proses pertanian lestari yang dapat kita lihat secara praktikal daripada sistem penanaman pisang. Saya fikir saya ingin tinggalkan penonton pada peringkat itu untuk berfikir keistimewaan tentang pisang ini, tentang hasil yang dikeluarkan, tentang pasaran masa depan bagi pisang, terutama sekali bila kita mengenangkan kehebatan karbohidrat yang dihasilkan daripada pisang ini, begitu mudah, begitu murah dan begitu banyak dapat dihasilkan. Dan bagaimanakah kita berfikir untuk mengambil peluang daripada fakta-fakta ini dan pada masa yang sama menjana ekonomi, terutama sekali di dalam keadaan kita sangat memerlukan pengeluaran dan juga penyebaran makanan secara sama rata dan secara lestari dan menjamin kecukupan makanan bagi umat manusia. Sekian, sehingga bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.